Ketika Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya sedang bergolak menuntut kemerdekaan dari kerajaan British, orang-orang Melayu ketika itu terbahagi kepada dua kumpulan terbesar. Satu, berpihak kepada gerakan yang bersifat kebangsaan, yang dikenali sebagai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau ringkasnya UMNO. Manakala satu lagi berpihak kepada kumpulan yang asas perjuangan mereka untuk menegakkan kedaulatan Islam di Tanah Melayu ini. Kumpulan ini berada di bawah pertubuhan yang dinamakan Hizbul Muslimin. Ketika usaha menuntut kemerdekaan dilakukan, kerajaan British tidak memberi pengiktirafan kepada gerakan Hizbul Muslimin serta menolak pertubuhan itu kerana penjajah tersebut menyedari bahawa Hizbul Muslimin ini berjuang untuk menegakkan negara Islam di Tanah Melayu. Sebaliknya, kerajaan Queen Elizabeth itu lebih senang dengan gerakan kebangsaan Melayu yang dipelopori oleh UMNO. Saudara, di atas rentetan dari senario inilah anda semua akan bersama saya, Dr. Hatta Ramli, untuk mengupas secara terperinci pelbagai penyelewengan fakta yang diterima oleh kita selama ini. UMNO dan BN melalui pelbagai saluran media yang dikuasai oleh mereka menggunakan segala agenda untuk sengaja memutarbelitkan kenyataan yang bermula dari usaha menuntut kemerdekaan hinggalah kepada isu negara Islam yang sedang dilaungkan sejak kebelakangan ini. Sekarang, mari kita ikuti pendedahan lanjut isu ini oleh kru penerbitan kami. Fakta sejarah kemerdekaan Tanah Melayu yang terdapat dalam pelbagai saluran maklumat yang kebanyakannya dikuasai oleh media milik UMNO tidak pernah melaporkan adanya penglibatan kumpulan yang dinamakan Hizbul Muslimin. Cadangan McMichael untuk menghilangkan kuasa raja-raja tu, memanglah seluruh rakyat bangkit menentang McMichael ni dan gagallah dia. Tapi memanglah dari segi situ UMNO dia tertubuhlah pada 1946. Tapi UMNO tertubuh bukanlah kerana nak merdeka. Sebab itu lambang UMNO, slogan UMNO adalah hidup Melayu saja. Yakni cuma nakkan orang Melayu, raja-raja Melayu tu ada suara balik. Kalau macam cadangan Michael tu, raja-raja Melayu tak ada langsung hak dan suara. Jadi masih lagi maknanya dia nak cuma hidup Melayu lambang dia. Yang datang merdeka ni, seruan merdeka ni sebenarnya pejuang-pejuang yang terang-terang perjuangkan negara ini supaya merdeka ialah parti yang dianggap oleh Inggeris sebagai parti aliran kiri, golongan kiri, leftist dia panggil tu. Atau dalam bahasa yang dahulu disebut golongan non-co. Non-co ni mana non-cooperation atau non-cooperative dengan penjajah. Parti yang sebelah ni dipanggil parti co. Co ni ialah UMNO. UMNO ni mana parti yang bekerjasama dengan penjajah Inggeris yang dipimpin oleh Datuk Muhammad Jaafar yang ketika itu memang diberi gelar oleh Inggeris sebagai Sir, gelar tertinggi kepada rakyat lah ketika itu dalam penjajahan Inggeris. Manakala parti yang aliran yang dianggap oleh Inggeris aliran kiri ini sebenarnya ialah parti ini yang nak merdeka, iaitu parti ini ialah parti PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, yang dipimpin Allahyarham Dr. Burhanuddin Al-Himi. Walaupun nama tu PKMM, Parti Kebangsaan Melayu, tapi terasnya betul-betul Islam kerana Dr. Burhanuddin ini seorang pejuang Islam, seorang yang aliran pemikiran Islam, ya. Yang kerana itulah beliau kemudian menjadi pemimpin PAS selepas. Dan PKMM ini didukung sama oleh kalangan golongan mudanya Angkatan Pemuda Insaf yang diketuai ketika itu oleh Ahmad Mustamam. Kemudian wanitanya Angkatan Wanita Sedar dipimpin oleh Syamsiah Faqih itu. Kemudian parti ini pula disertai juga golongan ini oleh golongan orang bukan Melayu yang menyokong perjuangan kemerdekaan ini bersama. Dan kemudiannya lahirlah Hizbul Muslimin. Kumpulan Hizbul Muslimin merupakan gerakan kumpulan yang terdiri dari orang-orang Islam yang berjuang menentang penjajahan British di negara ini. Kumpulan ini juga berjuang untuk ditegakkan sebuah negara yang berpaksikan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah untuk ditegakkan di Tanah Melayu ketika itu. Melahirkan Hizbul Muslimin ini kongres parti-parti yang dianggap kiri oleh penjajah tadi ini di Gunung Semanggul. Di Gunung Semanggul, itu kebetulan kampung saya lah, tempat sekolah rakyat yang dahulu ditakuti oleh penjajah, iaitu Ma'had Al-Ahya Al-Sharif Gunung Semanggul, yang diketuai mudirnya Ustaz Abu Bakar Al-Baqir.
Jadi Ustaz Abu Bakar Fakih inilah yang menjadi ketua parti Hizbul Muslimin Melaya atau singkatannya HAMIM. Dan bersamalah maknanya dengan Parti Kebangsaan Melayu Melaya di Tumanuddin tadi, Parti Ishak Haji Muhammad, kemudian beberapa orang lain saya tadi. Mana parti-parti ini menjadikan Hizbul Muslimin sebagai teras kepada perjuangan rakyat untuk menuntut kemerdekaan. Jadi dia bersama dalam satu untuk menentang Inggeris, berteraskan Islam yang dipimpin oleh Hizbul Muslimin ini. Dan ini dilihat oleh penjajah satu ancaman besar. Maka tak lama kemudian penjajah mengharamkan parti-parti ini apabila mengisytiharkan darurat. Walaupun sejarah kemerdekaan negara dicatatkan di tangan para pemimpin UMNO, namun desakan dan tekanan rakyat, terutamanya orang-orang Melayu dari pertubuhan Hizbul Muslimin, telah berjaya mendesak pertubuhan nasionalis itu supaya Islam diberikan tempat yang bersesuaian dengan kesuciannya. Akan Jenderal Templer untuk jadi bersuja di sini, dan ketika itulah pemimpin gerakan perjuangan kemerdekaan ni ditangkap, dan UMNO maknanya dipelihara oleh Inggeris ketika itu sebab dia tahu UMNO ni tanah mereka. Jadi apabila tertangkap orang ni ditahan, termasuklah Ustaz Abu Bakar Fakih, ramai lagi pimpinan-pimpinan pejuang-pejuang ni. Akhirnya pendukung-pendukung yang nak merdeka ni tadi ni, kerana pemimpin dah kena tahan bertahun-tahun, hampir 4 tahun dalam tahanan, sebahagian mereka ni menyusup masuk dalam UMNO. Masuk UMNO tu kerana dah parti yang ni tadi tak boleh, diharamkan. Jadi masuk dalam UMNO tu untuk perjuangan kemerdekaan. Dan secara kebetulan kemudian Datuk On menarik diri dari UMNO, Tukar Abdul Rahman menjadi ketua UMNO ketika itu, atau kembar sebagainya, Ketua Kebangsaan Melayu Bersatu. Maka orang-orang yang nak merdeka tadi, yang asal daripada parti-parti kiri dianggap oleh Inggeris ni, menyusup ni, mereka inilah kemudian yang mengubah cogan kata hidup Melayu itu kepada mereka. Dan termasuklah orang-orang yang aliran Islam duduk sama dalam tu. Cuma apabila kita katakan tadi mereka tak berpuas hati pada awal 50-an, 52 dengan UMNO, ya, maka mereka ni keluar. Asalnya mereka ni menjadi golongan dipanggil mana kumpulan ulama UMNO lah, sebahagiannya lah, keluar menubuhkan PAS yang didukung pula bersama oleh orang yang tak pernah duduk dalam UMNO. Itulah tertubuhnya PAS ni. Jadi maknanya menunjukkan memang golongan aliran Islam inilah yang mendorongkan semangat juang sehingga mereka sanggup masuk penjara dan sebagainya, bersama-sama dengan aliran-aliran kebangsaan yang pro-Islam tadi ni. Yang akhirnya itulah maka Dr. Burhanuddin Al-Hilmi antara orang yang pertama memimpin PAS. Dalam keadaan terdesak itulah akhirnya para pemimpin UMNO mengambil keputusan supaya Islam dijadikan hanya sebagai agama resmi negara dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Di atas wadah Islam sebagai agama resmi itulah para pemimpin UMNO dari dahulu hingga ke hari ini sering menjajah Islam sebagai paksi perjuangan pertubuhan mereka. Sedangkan kenyataan itu sengaja dibuat bagi mengelirukan rakyat, terutamanya orang-orang Melayu. Kenyataannya, pendirian dan sikap para penjajah ketika era zaman moden maupun zaman lalu tidak banyak berbeza. Bagi para penjajah, negara atau tanah jajahan yang dikuasai atau yang akan diberi kemerdekaan akan dipilih di kalangan rakyat negara tersebut yang menyokong atau pro kepada mereka. Ini dibuat bertujuan supaya kemerdekaan yang bakal dikecapi oleh negara tersebut akan terbina di atas kesinambungan kuasa penjajah. Realiti ini dapat kita saksikan bagaimana Afghanistan diserahkan kepada Pakatan Utara yang menyokong serangan Washington di Kabul. Senario yang sama juga berlaku di Iraq apabila kumpulan penentang bekas Presiden Iraq Saddam Hussein diberikan kuasa oleh pentadbiran George Bush untuk menarujui pentadbiran Baghdad. Rentetan yang merintis kepada kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 daripada Kerajaan British kepada UMNO juga mempunyai fenomena yang sama. Tunku Abdul Rahman dan UMNO merupakan anak didik penjajah British yang diamanahkan Kerajaan Queen Elizabeth untuk menerajui Melaya hinggalah ke saat ini. Bukti paling jelas dapat kita lihat dari perlembagaan negara yang masih lagi berpaksikan perlembagaan British walaupun negara telah mencapai kemerdekaan lebih dari 45 tahun.